Tapi tak apa. Kita akan belajar dulu sebagai satu terima ya. Okey. Tak masuk kelas hari tu. Oh ya ke? Okey, jangan risau. Hari Rabu hari tu kita buat latihan saja. Okey, hari Rabu hari tu kita buat latihan saja, kita buat revision saja untuk bab yang ke-6. Okey, tentang Kesultanan Johor Riau. So hari ni kita baru masuk bab yang baru, iaitu bab yang ke-7. Okey. Ya, bab-bab yang sama. Yes. Kita nak masuk Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Baik. Okey. Alright, sama-sama. Okey, kita nak lihat di sini Kesultanan Melayu Perak, Pahang, Selangor. Terengganu. Banyaknya. Jangan risau. Dia sebenarnya ada relation. Jom kita tengok ya. Baik. Kesultanan di sini. Okey. Kita mula, kalau boleh para pelajar semua ada buku teks lah ya. Untuk sama-sama kita go through sama-sama ya. Okey, baik. Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor merupakan kelangsungan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Maknanya apa? Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor ni rupanya sambungan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Macam mana tu cikgu? Nanti kita tengok. Baik. Pengasas Kesultanan Pahang, okey, dan juga Kesultanan Perak ya. Pengasas Kesultanan Pahang dan Kesultanan Perak merupakan kesinambungan langsung daripada Kesultanan Melayu Melaka. Maknanya Pahang dengan Perak tu memang sambungan direct daripada Kesultanan Melayu Melaka. Manakala pengasasan Kesultanan Selangor dan Terengganu pula berkait rapat dengan Kesultanan Johor Riau. Oleh itu, warisan Kesultanan Melayu Melaka diteruskan oleh Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Okey, nak tanya, boleh faham ke tak boleh faham ni? Okey. Okey. Ya, boleh faham ya? Cerita dia macam ni. Cikgu buat dalam bentuk whiteboard lah macam ni. Okey, so senang cerita, bermula daripada ini bab 7. Okey, Kesultanan Melayu Melaka. Okey. So Kesultanan Melayu Melaka di sini dia akan diteruskan oleh dia ada 2 cabang kat sini. Okey, dia ada 2 cabang kat sini. Okey, baik. Kesultanan Melaka yang kita tahu dia berterusan dengan apa? Berterusan dengan Kesultanan Johor Riau. Johor Riau. Okey, tetapi ramai juga yang tak tahu sebenarnya selain daripada Kesultanan Johor Riau, Kesultanan Melayu Melaka juga ada juga untuk dia bercabang 2 di sini, iaitu dia telah mengasaskan 2 kesultanan, iaitu pertama Kesultanan Negeri Perak dan juga satu lagi iaitu di sini iaitu Pahang. Baik. Daripada Kesultanan Johor Riau ini, kalau kita lihat betul-betul ya. Ini Kesultanan Melayu Melaka, kemudian di sini Kesultanan Johor. Daripada Johor Riau inilah mewujudkan 2 lagi kesultanan. Iaitu kesultanan apa? Iaitu Kesultanan Selangor dan juga satu lagi iaitu Terengganu. Maknanya apa? Maknanya kalau kita boleh faham bahawa Perak ke, Pahang ke, Selangor ke, Terengganu ke, semua ini datang daripada siapa? Datang daripada Melaka juga. Betul tak? Datang daripada Melaka juga sebenarnya. Yes, semua ni related. Related kepada siapa? Kepada Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melaka. Yes. Sebab itu kita kena belajar Perak, Pahang, Selangor, Terengganu. Sebab dia related ataupun kita kata relation yang sama. Relation yang sama. Okay. Jadi yes. So inilah yang cikgu nak tunjukkan sebenarnya supaya para pelajar tahu, Kesultanan Melaka sebenarnya telah mewujudkan Perak dan Pahang, kemudian Johor Riau. Daripada Johor Riau lah wujud Selangor dan Terengganu. Okey. So Utaya tanya, cikgu saya ada soalan, kenapa sejarah subjek penting dalam SPM? Okey. Baik.
Sebenarnya, okey, apa yang berlaku, negara kita telah 63 tahun merdeka. 63 tahun merdeka. Bila 63 tahun merdeka, sepatutnya para pelajar ataupun semua rakyat Malaysia telah memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Tahun ni 64. Yes, tahun ni 64 jadi sepatutnya rakyat Malaysia dah ada semangat cintakan negara yang tinggi. Tak kiralah Melayu ke Cina ke India, semua ada semangat cinta akan negara dan sanggup untuk mempertahankan negara. Tetapi beberapa tahun sebelum ini, kalau kita lihat back to the 10 years before this, banyak perkara-perkara berlaku seperti apa? Seperti rakyat Malaysia yang tidak menghormati tentang negara sendiri, tidak mencintai negara sendiri, melakukan pengkhianatan kepada negara kita, tidak menghormati bendera negara kita, tidak menghormati raja-raja. So, ini semua telah merosakkan imej negara. Betul right. Itu yang kita tak boleh terima. Itu pun kita tak boleh terima. So banyak kesalahan-kesalahan ini yang kita kata ini tidak sepatutnya berlaku untuk sebuah negara yang dah 63 tahun merdeka. Sepatutnya we are united. Bersatu hati. Tetapi kenapa kita masih ada bersikap resis? Kenapa kita masih ada bersikap berkurang hajar terhadap negara sendiri? So that's why kerajaan kata apa? Kita perlu wajibkan pelajaran sejarah. Wajibkan pelajaran sejarah ini supaya apa? Para pelajar akan ditanam dengan semangat cinta akan negara. Jadi itulah punca utama kenapa sejarah menjadi punca ataupun menjadi subjek yang wajib lulus dalam SPM. Yes. Baik. Sultan Fitnah Bashir kata, Sultan Mahmud Shah dulu ke Sultan Mansur Shah dulu? Sebenarnya Mansur Shah dulu. Mansur Shah dulu. Mansur Shah dulu ya. Jadi kalau susunan dia sebenarnya Muzaffar, Mansur, Alauddin, Mahmud. Last Mahmud ya. Muzaffar, Mansur, Alauddin, Mahmud. So itu susunan dia. Ada masalah butikan? Ada. Itu politik lah. Lantak dia orang lah. Malas nak layan. Baik. Itu politik. Malas nak layan. Buat family tree sultan. Family tree sultan ya. Baik. Family tree sultan sebenarnya kalau ikutkan bermula dengan Parameswara. Dan Parameswara mendapat gelaran sultan. Sultan Iskandar Shah. Iskandar Shah. Kemudian daripada sini tanya family tree daripada sini diteruskan pula dengan sultan kedua iaitu sultan sebenarnya banyak sultan tetapi sultan seterusnya iaitu Sultan Megat Iskandar Shah. Iskandar Shah. Jadi ini sebenarnya kalau tak salah cikgu ada 8 tau. Tapi cikgu tak berapa ingat tentang yang lain-lain. Yang cikgu ingat 2 yang pertama dan selepas itu cikgu tak ingat. Tetapi diteruskan lagi dengan seterusnya iaitu baru muncul Sultan Muzaffar. Muzaffar Shah. Kemudian diteruskan dengan Sultan Sultan Mansur Shah. Dan seterusnya diteruskan dengan Sultan Sultan Alauddin. Sultan Alauddin Riayat Shah. Dan yang terakhir ialah Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah. So ini dia punya flow dia. Ini dia punya flow dia. So bermakna kalau kamu boleh tahu tentang flow dia daripada Parameswara, Sultan Megat Iskandar, Sultan Mansur begini dan begini. Wait tengah cari. Baik, ini adalah family tree bagi Sultan negeri Melaka ya, Sultan Melaka. Sultan Melaka. Tapi sebenarnya kat sini kalau tak silap cikgu ya, dekat sini ada 2 orang lagi sultan. Kalau tak silap cikgu, ada 2 orang lagi sultan. Tapi cikgu tak ingat apa nama dia. Ada 2 orang lagi sultan. Tak. Alauddin bukan last. Alauddin yang kedua last. Yang last sekali Sultan Mahmud Shah.
Yang last sekali Sultan Mahmud Shah. Okey, dan Sultan Mahmud Shah inilah yang telah melarikan diri, yang telah terpaksa berundur daripada Melaka. Okey, dan Sultan Mahmud Shah ini yang last. Okey. So, yang membuka negeri Johor yang kita belajar hari itu iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah I. Betul. Yang membuka Kesultanan Johor Riau iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah I. Itu yang membuka Kesultanan Johor Riau. Okay. So inilah secara umumnya. Okay. Boleh faham ya? Asal ada dua Alauddin Riayat Shah. Okay. Baik. Okay. Sebenarnya Roy, sebenarnya untuk nama-nama keturunan sultan ni memang akan menggunakan nama yang sama. Memang akan berlaku. Okey, memang akan berlaku. Jadi sebab itu itu orang yang berbeza. Okey. Yang bezakan tu nombor. Yes, betul. Sebab kalau tak guna nama sama, tak ada masalah. Tak ada masalah. Contohnya macam ni kan, Sultan Alauddin Riayat Shah. Ini Sultan Alauddin Riayat Shah, kalau tak ada nombor, itu di Melaka. Tapi kalau di Johor Riau, dia ada nombor. Sebab apa? Sultan Alauddin Riayat Shah I, kemudian ada juga Sultan Alauddin Riayat Shah II. Ada tau. Ada. Undang-undang Melaka muncul lambat ke? Taklah, Undang-undang Melaka muncul semasa Sultan Mansur Shah. Semasa Sultan Mansur Shah dah ada dah Undang-undang Laut Melaka. Dah ada dah. Okay. So, ada yang tanya kenapa ada dua Sultan Alauddin. Memang macam tu. Even sampai sekarang ada lagi. Kalau kamu lihat di negeri Kelantan, okay, nama Sultan itu ialah Sultan, nama betul dia iaitu Raja Faris Petra. Tapi bila dia naik jadi Sultan, dia menggunakan Sultan Muhammad. Iaitu Sultan Muhammad yang ke-6. Bapa dia sebelum ni Sultan Muhammad juga, Sultan Muhammad yang ke-5. Datuk dia sebelum ni Sultan Muhammad yang ke-4. So Sultan Muhammad tu sebenarnya adalah satu gelaran. Macam tu juga Sultan Alauddin Riayat Shah ni, okay, dia adalah satu gelaran. Nama betul dia Raja Ali, betul tak? Sultan Alauddin Riayat Shah, nama betul siapa? Raja Ali, betul tak? Kan Raja Ali kan? Ya, betul Yang Sultan Kelantan tu yang kahwin dengan orang Russia. Sebenarnya orang Russia tu nak kahwin dengan cikgu tapi tak jadi. Dia dapat seorang Kelantan. Okey, baik. Cukup. Itu semua tipu saja. Macam tu Sultan. Bukan Aaron. Sultan Mahmud Shah ni ada anak. Anak dia namanya Raja Ali. Raja Ali itulah yang jadi Sultan Alauddin. Apa lagu ni? Oh my god, cikgu. Okey. Itu semua hanya fitnah ya. Berita yang cikgu cakap tadi itu fitnah. Okey, baik, kita teruskan. Okey. Alright. So kita teruskan hari ni iaitu berkaitan. Okey, sekarang dah tahu kaitan antara Kesultanan Melaka, kemudian Kesultanan Johor Riau, kemudian Perak dan Pahang, dan juga kita nak lihat Selangor dan Terengganu. Rupanya semua itu ada related dia, ada relation dia. So kita nak lihat di sini. Inilah bentuk tengkolok. Tengkolok ni maknanya ni tengkolok ni. Ni tengkolok ya. Tengkolok Sultan Perak, kalau kamu lihat tu dikenali dengan lipatan ayam patah kepak. Dia kalau yang ini memang kalau sultan dia bukan pakai macam ni. Sultan dia pakai macam ni. Sultan dia pakai macam ni. Ini sultan. Ini sultan. So dia pakai tanjak, yang ini sebelah kiri, yang naik ni sebelah kanan. Ini sultan ataupun sultan dia naik. Yes. Tapi cikgu bukan sultan. So cikgu kena pakai macam mana? Cikgu kena pakai macam ni. Cikgu rakyat. So sebelah kanan ni. Ampun Bang Jago. So ini ada cara dia. Okey. Baik. Ya, sebenarnya tidak menghormati adat lah. Tidak menghormati adat. Kalau pakai macam sultan tak menghormati adat lah. Tak adalah kena saman, tapi tak hormati adat, tak baik lah. Macam tu. Okey, baik. Yes. Okey, kita teruskan di sini. Tengkolok Sultan Perak dikenali sebagai lipatan ayam patah kepak. Cikgu tak hormat. Cikgu dah betulkan tadi? Okey, dah betulkan dah.
Kemudian Tengkolok Sultan Selangor dikenali sebagai lipatan Setanjak Balung Raja. Setanjak Balung Raja. Dan Tengkolok Sultan Terengganu dikenali dengan lipatan Belalai Gajah. Baik kau. Lipatan Belalai Gajah. Dan juga Tengkolok Sultan Pahang dikenali dengan lipatan Helang Menyongsong Angin. Macam-macam. Daripada ini pun tak perlu. Ini hanya pemberitahuan, makluman sahaja. Makluman sahaja untuk mengenal pasti. Macam cikgu lah. Cikgu pakai tajak yang ini. Kemudian boleh tukar. Okay, tukar kepada yang ini. Kan. So macam itulah. Tukar-tukar. Tukar-tukar tajak. Okey. Ini Tengkolok. Macam kad Manila Ya, kad Manila lah sangat. Okey. Sebab color dia macam kad Manila. Okey, kita sambung. Sultan Pahang. Okey, kita sambung. Okey, kita lihat di sini. Pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Ya, Sultan mahal. Dibuat daripada kain songket. Okey, kita nak lihat di sini. Pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor menandakan lahirnya 4 buah negeri Melayu yang berdaulat. So legacy ataupun kesinambungan Kesultanan Melaka ni diteruskan Okey, Kesultanan Melaka diteruskan secara langsung di Pahang dan Perak. Manakala pengasasan Kesultanan Terengganu dan Selangor merupakan kesinambungan daripada Johor Riau. Itu beza dia. Baik. Kesultanan Pahang dulu. Kita lihat sini diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka pada zaman kegemilangan Kerajaan Melaka. Maknanya Pahang ni wujud ketika kalau nak spesifiknya lagi kan, sebenarnya ketika zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah. Okey, kita lihat sini. Pada abad ke-15, okey, Pahang merupakan wilayah, kita tahu bahawa Pahang sebenarnya adalah wilayah naungan Kesultanan Melayu Melaka tau. Maknanya dulu, Pahang dulu di bawah Melaka. Seri Bijadiraja dilantik sebagai wakil untuk mentadbir Pahang. Ya, dah wujud dah. Pahang dah wujud. Tetapi Pahang itu di bawah Melaka. Dan ditadbir oleh seorang pembesar bernama Seri Bijadiraja. So Pahang tak ada sultan pada waktu itu. Tak ada. Jadi semasa Melaka diperintah oleh Sultan Mansur Shah, baginda telah menghantar puteranya Raja Muhammad untuk ditabalkan sebagai Sultan Pahang. Maknanya Sultan Mansur Shah ada anak Raja Muhammad. Raja Muhammad dia kata apa? Raja Muhammad, kamu anak anda better perlu pergi ke Pahang untuk menjadi sultan di Pahang sana. Jadi Raja Muhammad pun berangkatlah, maknanya bergeraklah dari Melaka ke Pahang diiringi oleh golongan-golongan bangsawan Melaka. Kalau dulu daripada Melaka nak bergerak ke Pahang, mereka kena naik sungai ataupun kita kata naik sampan melalui sungai. Dan sungai-sungai itu akan melalui kawasan-kawasan inilah. Kawasan-kawasan ni. Dia lalu kawasan ni, sampailah ke sini, kemudian dia akan naik ikut sungai. Itu dulu. Sultan-sultan dulu Jadi, Raja Muhammad berangkat dan mereka, golongan-golongan bangsawan yang mengikut Raja Muhammad ini, antara mereka telah dilantik sebagai bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan hulu balang besar serta pengikut mereka untuk membantu mentadbir kerajaan Pahang. Dan Raja Muhammad pun mengasaskan Kesultanan Pahang pada tahun 1470 dengan gelaran Sultan Muhammad Shah. Hulu balang besar tu sebenarnya adalah lebih kurang sama macam Laksmana. Cuma dia tak sehebat Laksmana lah. Macam tak sehebat Laksmana Hang Tuah lah. Tapi dia hulu balang besar. Kemudian Sultan Muhammad Shah mendirikan pusat pemerintahan di Pekan, berhampiran dengan kuala Sungai Pahang. Wilayah pemerintahan kerajaan Pahang meliputi dari Sedili Besar hingga ke Terengganu. Inilah dia Istana Abu Bakar
di Pekan Pahang. Okey, di Pekan sebab apa dipilih Pekan? Kerana Pekan terletak di tepi sungai, Sungai Pahang di Pekan. Jadi di situlah dimulakan pengasasan Kesultanan Negeri Pahang. Baik. Kalau kita lihat di sini, okey, sebelum kita meneruskan. Baik. Okey, belum lagi. Waktu tu Kuantan belum wujud lagi. Okey, satu pertanyaan lah. Okey. Sebenarnya kalau kakak memperhatikan, adakah Sultan Mansur Shah ini tiba-tiba je hantar Raja Muhammad untuk pergi jadi sultan kat Pahang? Mesti ada perkara yang sebaliknya. Takkan dia hantar tiba-tiba je. Okey. Siapa tahu dia sebenarnya ada satu cerita tau. Sebenarnya ada satu cerita. Ceritanya begini. Ni nak cerita, dengar betul. Bukan? Dengar betul-betul. Okey. Ceritanya, okey. Semasa Kesultanan Melayu Melaka ni, okey, Raja ataupun Sultan Mansur Shah ni, sebenarnya Sultan Mansur Shah, dia ada anak, okey, Raja Muhammad. Raja Muhammad ni lah. Raja Muhammad ni, satu hari, Raja Muhammad ini telah menaiki kuda, okey, dan dia bersiar-siar di kawasan Bandar Melaka. Okey, Bandar Melaka bersiar-siar di Bandar Melaka. Tiba-tiba, ketika dia sedang bersiar-siar menaiki kuda dia tu, dia ternampak ada sekelompok kawan-kawan ataupun kita kata sebagai sekelompok orang-orang muda yang sedang bermain sepak raga. Tahu sepak raga? Yang sepak takraw tu tapi dia buat bulatan. Sepak raga tu kan. So dia timbang, 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 timbang. Jadi Sultan ataupun Raja Muhammad ni yang naik kuda ni lalu kat tepi. Dia tengok. Okay. Yang ini tengah timbang, 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 timbang tau. Suddenly, tiba-tiba ada seorang tu tersepak kuat. Tersepak kuat bola sepak takraw tu. Tiba-tiba, menghampiri Raja Muhammad dan terkena dia punya destar ni. Terkena dia punya tengkolok. Tengkolok pun. Tengkolok tu jatuh. Tengkolok tu jatuh ke bawah. Bila tengkolok tu jatuh ke bawah, apa lagi? Raja Muhammad pun marah. Raja Muhammad pun marah. Jadi Raja Muhammad pun turun daripada kuda, kemudian datang kepada pemuda yang menyepak sepak takraw tu, dia datang ke situ kan, dia terus ambil keris dia, dia tikam. Dia bunuh lelaki pemuda itu. Dia tikam. Mati. Kemudian dia simpan dan dia balik. Okey, yes. Betul. Ini cerita betul. Okey, baik. Kemudian dia balik. Kecoh lah bahawa seorang pemuda telah mati terbunuh. Okey, baik. Jadi, apa yang berlaku adalah apabila diberitahu kepada Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah pun marahlah. Jadi, Sultan Mansur Shah tiba-tiba, selepas itu datanglah bendahara yang paling terkenal di Melaka. Bendahara apa yang terkenal di Melaka? Bendahara apa? Bendahara apa yang terkenal di Melaka? Iaitu bendahara Tun apa? Siapa tahu? Tak tahu betul. Tun Perak. Tun Perak. Bendahara Tun Perak. Bendahara Tun Perak pun datanglah kepada Sultan. Dia bagi tahu, ampun tuanku, nak maklumkan bahawa sebenarnya yang budak lelaki yang terbunuh tadi yang telah dibunuh oleh Raja Muhammad itu adalah anak anda Patih. Maknanya apa? Pemuda yang telah dibunuh itu sebenarnya adalah anak bendahara Tun Perak. Macam mana Tun Perak nak berjumpa dengan Sultan Mansur ni? Anak Sultan Mansur telah membunuh anak Tun Perak. Itu yang berlaku. Jadi, tapi tengok bendahara Tun Perak dia cakap apa? Ampun tuanku. Dia kata apa? Ampun tuanku. Untuk
untuk patih menderhaka kepada tuanku, tidak sama sekali. Tetapi untuk patih menjadikan anak tuanku itu sebagai raja, kami tak mahu. Boleh faham? Dia kata apa? Maknanya apa? Untuk kami menderhaka kepada tuanku, kami tak akan buat. Okey, kami tak akan buat. Tetapi untuk jadikan anak tuanku itu sebagai Sultan Negeri Melaka dan untuk kami taat, tidak, kami tak nak buat. Nampak tak? Maknanya, okey, bendahara tu Perak kata apa? Kami tak akan berderhaka. Don't worry tuanku, kami tak akan berderhaka kepada tuanku. Tapi kami tak nak dia jadi sultan negeri ini. Jadi ya, dengan sopan santun. Jadi Sultan Mansur Shah cakap apa? Okey, tak apa. Okey, tuanku ataupun kamu boleh pulang. Dia panggil Raja Muhammad. Okey, Sultan Mansur Shah panggil Raja Muhammad. Okey, bersiap. Kamu, Raja Muhammad, dikehendaki untuk keluar. Kamu diusir dari Melaka dan pergilah ke Pahang menjadi sultan di sana. Itu yang Raja Muhammad keluar daripada Melaka. Itu cerita dia. Itu cerita dia. Siapa pernah dengar cerita tu? Pernah dengar cerita tu? Tak pernah tak pernah. Itulah cerita dia. Itu cerita dia. Iaitu anak Sultan anak Sultan Mansur Shah telah membunuh anak Bendahara Tun Perak. Yes, memang ada. Okey, itulah yang berlaku sebenarnya. Okey. Baik. So itulah cerita tentang Sultan Raja Muhammad Shah yang telah pergi ke Pahang dan menjadi Sultan Muhammad Shah. Okey. Kemudian kita lihat di sini Sultan Abdul Jamil. Kita nak lihat sultan seterusnya iaitu Sultan Abdul Jamil Shah. Okey, merupakan sultan ketiga. Apa bapa dia buat? Okey, selepas membunuh anak Tun Perak, apa bapa dia buat? Bapa dia hanya hanya menerima je. Hanya menerima dengan tabah dan redha. Itu orang Melayu, orang Islam. Sesuatu yang buruk berlaku dia akan apa? Redha lah. Okey, so terimalah seadanya this fate kan. Terimalah. Macam tu. Okey. So Sultan Abdul Jamil Shah merupakan sultan ketiga yang memerintah Pahang dan antara sultan yang termasyhur. Baginda lah mengekalkan hubungan yang harmoni dengan Kesultanan Melayu Melaka. Baginda juga berjaya mempertahankan Pahang semasa diserang oleh Siam bersama-sama bantuan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Itu Sultan Abdul Jamil Shah. Kemudian diteruskan lagi dengan Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah. Beliau ini problem dia. Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah tidak meninggalkan waris. Tidak ada anak. Kerana puteranya, anak dia, Raja Muda Abdullah telah mangkat. Anak dia mati dulu. So dia tak ada anak. Oleh itu, selepas mungkin sebab dia sakit. Puteranya sakit. Jadi Sultan Abdul Ghafur pula kemudian Sultan Abdul Ghafur meninggal dunia ataupun mangkat kerana sakit juga. Oleh itu Pahang tidak ada pengganti sultan. Jadi oleh sebab itu Pahang diperintah oleh Kesultanan Johor Riau. Daripada tahun 1614 hingga 1884. Ketika ini Pahang merupakan wilayah penggalan Bendahara Johor, iaitu Bendahara Tun Habib Abdul Majid. Yes. Waktu itu Pahang dah tak ada sultan. So Pahang diserahkan kepada Johor Riau. Diserahkan kepada Johor Riau dan di bawah pegangan Bendahara Johor pada waktu itu. So kemudian keluarga Bendahara Johor yang mentadbir Pahang, Bendahara Johor yang mentadbir Pahang ini kemudiannya mengasaskan Kesultanan Pahang yang baru. Ya, betul. Konflik pembesar kan antara Laksmana dengan bendahara. So, pengasasnya ialah Bendahara Siwaraja Wan Ahmad. So, Wan Ahmad telah ditabalkan sebagai Sultan Pahang dengan gelaran Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah.
Dengan penggunaan gelaran sultan ini, maka muncullah kesultanan baru di Pahang yang berdaulat dan kekal hingga hari ini. Sampai sekarang ni, keturunan Sultan Pahang tu daripada sinilah, iaitu keturunan Bendahara Siwa Raja Wan Ahmad. Dan Siwa Raja Wan Ahmad ini bukan keturunan sultan, tapi keturunan bendahara. Sebab apa? Sebab keturunan sultan yang sebelum ini telah mangkat tanpa pewaris. So tamatlah pemerintahan Kesultanan Melaka, Kesultanan Melaka di negeri Pahang. Okay. Najib ke? Bukan. Najib bukan keturunan raja. Najib rakyat biasa. Okay, baik. So inilah dia berkaitan dengan sultan. Okay, Sultan Negeri Pahang. So kamu kena ingat beberapa perkara seperti apa yang berlaku kepada yang ini Sultan Abdul Ghafur Mahyuddin Shah ni. Yang ini penting. Yang ini penting. Okay. So itu tentang cerita tentang Pahang. Okay, baik. Si anak-anak dia. Itulah. Sekarang kita nak tengok Perak pula. Ada orang Perak kat sini tak? Ada tak orang Perak kat sini? Dia tak kata Perak, dia kata Perak. Ada orang Perak sini? Orang Perak. Okay, Utaya kata dia orang Perak. Bukan? Okay, baik. So, kita lihat Kesultanan Perak. Okay. Kesultanan Perak ini juga adalah diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka. Juga diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka. Tetapi kerajaan ini bezanya apa tahu? Lahir selepas berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka. Maknanya Kesultanan Kerajaan Perak ni, Kesultanan Perak ni wujud selepas Melaka diserang oleh Portugis. Kan Melaka diserang oleh Portugis kan? Jadi Kesultanan Melaka tu pada waktu itu Sultan Mahmud semua telah berundur ke negeri Johor semua. So sewaktu itulah Kesultanan Perak pun wujud. Bagaimana ianya wujud? Jom kita lihat. Pada abad ke-15 kalau kita lihat, Perak sebenarnya adalah sebahagian daripada naungan Kesultanan Melayu Melaka. Anda tahu kan naungan tu apa? Naungan tu adalah perlindungan. Maknanya Perak ni di bawah perlindungan Melaka. Kemudian serangan Portugis menyebabkan Sultan Mahmud Shah dan keluarganya meninggalkan Melaka. Yalah, ini serangan Portugis ke atas Melaka ya. Serangan Portugis ke atas Melaka menyebabkan Sultan Mahmud Shah meninggalkan Melaka dan akhirnya bersemayam atau tinggal di Kampar, iaitu di Sumatera yang ini. Di Kampar tu ya. So, pembesar Perak bernama Tun Saban dan Nakhoda Kasim telah ke Kampar dan mereka berdua telah menjemput putera Sultan Mahmud Shah. Maknanya menjemput anak Raja Sultan Mahmud Shah ini iaitu Raja Muzaffar untuk dilantik atau ditabalkan sebagai Sultan Perak. Maknanya dua orang ini, Tun Saban dengan Nakhoda Kasim ini, mereka sanggup keluar daripada Perak, pergi ke Kampar tu dan pergi berjumpa dengan Sultan Mahmud Shah, minta anak dia datang ke Perak. Anak dia datang ke Perak untuk jadi raja. Itu yang berlaku. Okey. Jadi macam mana dia orang tahu? Dia orang kan ada berita disebarkan oleh para peniaga, pedagang-pedagang semua. Jadi benda ni mouth to mouth lah. Mouth to mouth. Okey, pembesar Perak tu siapa? Bagus soalan tu. Tak sempat nak tidur. Kejap menguap. Okey. Baik, jom tidur. Okey. Pembesar Perak. Okey. Kamu kena ingat dulu Perak tak ada sultan. Perak tak ada sultan. Tapi Perak ditadbir oleh pembesar. Dan dua orang pembesarnya ialah Tun Saban dan Nakhoda Kasim. Okey. Dan Tun Saban dan Nakhoda Kasim ini, mereka berdua adalah pembesar negeri Perak. Dan Perak pada waktu itu duduk di bawah Melaka.
Duduk di bawah Melaka. Tak. Ganggar Negara dah habis lama dah. Dah habis lama. Perak duduk di bawah Melaka. So, Tun Saban lah dengan Nakhoda Kasim inilah orangnya iaitu pembesar Perak. Kalau penduduk Perak ada masalah, mereka akan bertanya atau mereka akan report kepada Tun Saban dan dengan Nakhoda Kasim. Tun Saban dan Nakhoda Kasim inilah yang akan report kepada Kesultanan Melayu Melaka. Itu sebenarnya. Itu maksud pembesar negeri Perak. Since Melaka dah tak ada, Perak dah tak duduk di bawah Melaka sebab Melaka dah kalah dengan Portugis. So, Perak dah tak ada sultan. Dulu Sultan Perak sebenarnya adalah wakil rakyat. So, Sultan Perak tu sebenarnya adalah Sultan Melaka. So, sekarang Melaka dah tak ada sultan. Jadi Tun Saban dengan Nakhoda Kasim pun pergilah jumpa Sultan Mahmud Shah, Sultan Melaka. Tuanku, boleh tak kami nak ambil anak tuanku untuk dijadikan Sultan Perak? Jadi Sultan Mahmud kata, okey, bolehlah, ambillah, iaitu Raja Muzaffar ini untuk dilantik menjadi Sultan Perak. Jadi oleh kerana persetujuan Sultan Melaka, maka Raja Muzaffar pun berangkatlah ke Perak. Ke Perak bersama-sama alat kebesaran berupa sebilah pedang Cura Simanja Kini. Itu pedang, pedang Cura Simanja Kini, sebilah keris, cap mohor, nobat dan juga surat ciri. Okey, ini benda-benda yang kita kata kewibawaan raja. Baginda pun berangkat ke Perak bersama-sama anak, isteri, para pengikut dan pengiring yang menjemputnya dari Perak. Okey, baik. Dikabarkan sebenarnya, kalau kamu nak tahu, sebilah keris ini yang dibawa oleh Sultan Perak tu, kamu tahu tu keris apa sebenarnya? Keris itu adalah sebenarnya keris Taming Sari, iaitu keris pahlawan Hang Tuah. Keris Hang Tuah tu yang bernama keris Taming Sari tu, okey, ia di bawah pegangan Sultan Mahmud Shah, dan Sultan Mahmud Shah telah hadiahkan kepada Raja Muzaffar Shah sebagai tanda kebesaran dan sebagai tanda beliau menjadi raja di negeri Perak. Lord of Twist. Yes, betul. So sebilah keris tu, iaitu keris Taming Sari. Keris legend keris tu. Sebab keris itu kepunyaan Hang Tuah. Okay, yes, Hang Tuah. Okay, so kita lihat di sini, kita sambung. Okay, di mana Raja Muzaffar. Okay, Hang Tuah tu siapa? Aduh, Hang Tuah tu siapa? Ada lagi ke keris tu? Ada. Keris tu ada lagi sampai sekarang. Ada lagi. Di mana? Di Sultan Perak lah. Di Sultan Perak. Sultan Perak. Okay. Betul. No. Dalam pegangan dia. Bukan dalam museum, dalam pegangan dia dan dalam simpanan dia. Okay. So, Raja Muzaffar mengasaskan Kesultanan Perak. Gelaran Hang Tuah tu apa? Keris pembuka surat. Gelaran Hang Tuah tu apa? Mana ada gelaran Hang Tuah? Hang Tuah tu manusia lah. Iyalah, betul. Laksmana Hang Tuah. Yes, Laksmana Hang Tuah. So, Raja Muzaffar mengasaskan Kesultanan Perak dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Dan Sultan Muzaffar Shah mendirikan pusat pemerintahan yang pertama di Tanah Abang, di pesisir Sungai Perak, dan keturunan Sultan Muzaffar Shah mewarisi takhta hingga ke hari ini. Maknanya Sultan Muzaffar Shah ini telah mendirikan pusat pemerintahan yang pertama di Tanah Abang. Okay. So inilah dia Sultan Muzaffar Shah. Bermakna apa tahu? Bermakna Sultan Perak yang sekarang ni, adalah sultan yang masih lagi dari keturunan Raja Muzaffar. Maknanya kita boleh faham bahawa apa tahu? Bahawa Kesultanan Melayu Melaka keturunannya ada lagi sampai sekarang. Iaitu keturunannya di mana? Keturunannya di Sultan
pada Sultan Perak sekarang. Betul tak? Pada Sultan Perak yang sekarang ini. Jadi itulah dua negeri yang telah dibuka oleh keturunan diraja Kesultanan Melayu Melaka. Yes. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okey. Tahukah anda alat kebesaran mesti ada semasa pertabaran Raja di Melayu? Okey, seperti alat regalia, alat kebesaran terdiri daripada pedang, keris, mahkota dan nobat. Misalnya di Perak, antara alat kebesaran termasuklah pedang. Nampak tak? Nampak Misalnya di Perak, antara alat kebesaran termasuklah pedang Curasi Manjakini, keris Taming Sari, dan mahkota diraja. Maknanya apa? Maknanya di Perak ada keris Taming Sari, iaitu keris kepunyaan pahlawan, iaitu Laksmana Hang Tuah. Yes. Okey. Yes. Tak. Hang Tuah ialah orang Melaka. Mana ada orang Perak? Keris Taming Sari macam mana? Okey. Keris Taming Sari ni sebenarnya kalau nak ceritalah kan, sebenarnya ada dalam bentuk dalam bentuk asalnya, dan masih lagi ada sampai sekarang, iaitu kepunyaan Sultan Negeri Perak. Okey. Okey. Okey, nak tengok keris Taming Sari ya? Okey, so bagaimana? Okey, nak rakyat tak boleh. Okey, Google nak. Okey. Okey. Baik, cikgu kongsikan ada certain video berkaitan dengan keris Taming Sari ini. Okey. Okey, kita boleh tonton sekejap. Cuma mungkin akan ada lag sikit. Okey. Okey, slow. Okey, baik. Bagi yang mereka mengamalkan ilmu kebatinan di mana mereka boleh berhubung dengan dunia gaib ini, Taming Sari ini wujud dan Hang Tuah ini wujud. Bagi Tok Guru, Maha Guru, mereka boleh berhubung dengan Datuk Laksmana Hang Tuah. Mereka percaya kewujudan Datuk Laksmana Hang Tuah dan Taming Sari. Hang Tuah satu cerita, Taming Sari satu cerita. Taming Sari ini adanya kepada Laksmana Hang Tuah kerana ketika rombongan meminang Puteri Jawa, rombongan Sultan Melaka ini pergi berjumpa dengan Raja Jawa ketika itu Sang Prabu. Maka ketika majlis sedang berlangsung, pahlawan Jawa yang bernama Taming Sari mempelawa pendekar daripada Melaka untuk bertarung dengannya. Maka Sultan Melaka telah menyuruh Hang Tuah untuk berlawan dengan Taming Sari. Maka dalam perlawanan itu sama-sama hebat, tapi kebijaksanaan Hang Tuah menyebabkan pendekar Taming Sari dari Jawa ini telah kalah dan Raja Jawa ketika itu Sang Prabu telah menyerahkan Taming Sari kepada Hang Tuah. Keris sakti Taming Sari ini menjadi legenda dan tidak diketahui di mana, ke mana dan apa sudah berlaku dengan Taming Sari. Hari ini kita hampir melupakan sejarah ini. Sedangkan Hang Tuah dan Taming Sari ini telah mencipta kemasyhuran Melaka. Dan Melaka ini adalah sebahagian daripada kerajaan Osmaniyah, di mana kerajaan yang menakluki, Islam menakluki 2/3 dunia. Hang Tuah bersama kerisnya Taming Sari menjadi utusan ke serata dunia dan termasuk ke Turki. Jadi Hang Tuah ini namanya ada di negara-negara Eropah tersebut. Kita harap pengkaji sejarah akan mengkaji kewujudan Hang Tuah ini kerana banyak persepsi yang telah menyelewengkan sejarah benar orang Melayu ini. Maka Taming Sari ini satu keris
yang sakti, yang mempunyai kuasa luar biasa, maka keris inilah persoalannya dibuat daripada atom. Sesuatu perkara pelik berlaku di mana apabila ditikam sahaja pemegang keris taming sari ini, dia akan menjadi kebal. Itu realiti fahaman yang ada di kalangan tok guru maha guru seluruh seni silat yang ada di Nusantara ini. Itulah keistimewaan yang ditunjukkan oleh Allah untuk kita sama-sama berfikir tentang kehebatan ilmu Allah ini. Hang Tuah dan Taming Sari tidak boleh dipisahkan. Tetapi apabila Hang Jebat memiliki keris Taming Sari ini, berlaku peronakan yang hebat di istana. Maka sejarah ini sentiasa berulang dan sentiasa berulang. Kita harus mengambil iktibar daripada sejarah ini. Kita lihat apa yang ada di keris Taming Sari ini, tuan-tuan. Sangat banyak keistimewaan yang terdapat di keris Taming Sari ini, sama ada di looknya, sama ada di besi pembuatannya, sama ada di hulunya. Dan salah satu daripada keajaiban yang ada pada keris Taming Sari ini adalah batu delima. Batu delima ini menurut ceritanya diambil daripada alam gaib, daripada dunia, untuk dibuatkan salah satu batu pada hulu keris Taming Sari ini. Taming Sari ini wujud sehingga ke hari ini, tuan-tuan. Banyak lagi rahsia-rahsia pembuatan keris Taming Sari ini. Maka kita akan bercerita ke episod-episod yang akan datang. Saya rasa setakat ini dahulu kita berbicara tentang keris, terutamanya keris Taming Sari ini. Kita akan berbicara dengan lebih lanjut lagi, insya-Allah. Teknologi nano, Taming Sari, itulah berkaitan dengan Taming Sari dan juga berkaitan dengan Hang Tuah yang duk sibuk korang tanya Hang Tuah tu siapa. Ya apalah. Okey, tahu siapa Hang Tuah tapi saya tak tahu cerita beliau. Siapa pernah tengok, pernah baca cerita Hang Tuah ataupun pernah menonton filem Hang Tuah? Anyone here? Iman pernah. Siapa lagi pernah? Boleh raise hand. Aaron kata pernah kot. Tak pernah lagi. Tak pernah ya. Hanya dengar kabar bahawa pernah dengar bahawa cerita Hang Tuah tu adalah salah seorang pahlawan. Tapi sebenarnya tak pernah tahu pun sebenarnya kan. Adakah dia benar-benar pahlawan apa yang dia buat. Kan kemudian kamu tak pernah tahu tentang bagaimana dia hidup. Macam mana so banyak kisah tentang Hang Tuah yang sebenarnya ramai yang tak tahu. Jadi kalau ikutkan memang ada filem-filem yang sebenarnya berkait rapat dengan filem Hang Tuah yang telah dilakonkan oleh ramai orang lah sebenarnya. Tapi kalau kamu nak tengok, kamu kena tengok sendirilah. Kena tengok sendirilah. Kena tengok sendiri sebabnya filem-filem tu memang filem-filem lama lah. Filem-filem lama yang mungkin kamu sebenarnya tak ada masa kau nak menontonnya nanti. Cikgu risau tu je, takut tak ada masa pula kamu nak menontonnya nanti. Jadi kalau ada masa kamu menontonlah filem-filem itu ya. Baik. Imagine masa tengok di filem. Panic gak? Pernah dengar tapi tak spesifik. Dalam on demand ada ke? Alamak. Dalam on demand ke? Dalam on demand tak ada lah kot. Kan, tak adalah dalam on demand. Tapi kalau nak dicari boleh. Nak dicari memang boleh. Sebagai contoh. Siapa nak tengok cerita Hang Tuah? Sebab kita dah sampai bab yang ke-7 ni. So mungkin kita